Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syukur Ahmad bin Adi Jasmani, 049876. Jadinya selamat bercuti. Walaupun bercuti, assignment pun kena hantar. Betul? Okay, jadinya pada malam ini insyaAllah saya akan membentangkan muka surat yang pertama, dan muka surat yang kedua dan tiga akan dibentangkan oleh saudara Hadi. Jadi pada malam ini saya akan bentangkan iaitu ta'arif mantik dan fadluhu iaitu kelebihan ilmu mantik, dan fawaidu mantik iaitu faedah ilmu mantik. Jadi ini ta'riful mantik huwa qawaninu ta'simu mura'ituha dihni anil khata'i fi tafkir, di mana dia adalah undang-undang yang menjaga dan memelihara akal daripada kesalahan dalam pemikiran, iaitu merupakan ta'rif mantik. Dan seterusnya adalah kelebihan fadluhu, di mana ilmu mantik ini adalah antara salah satu prinsip ilmu kalam dan usul fiqh, dan dia bermanfaat dan berfaedah dalam setiap ilmu. Ilmu mantik ini juga dia berfaedah dalam mengistimbatkan sebahagian akidah-akidah dengan bukti-bukti akal dan menolak akidah yang batil dan rosak. Kiranya dia merupakan satu ilmu ni bila kita belajar, jadinya kita boleh tahu sesuatu ilmu dan kita boleh menolak akidah yang batil dan rosak sejerumus dengan menggunakan akal. Ilmu mantik lah. Okey. Dan faedah dia adalah kat dalam ni ada 4 faedah. Jadi yang pertama adalah membezakan, yumayyizu antara yang baik dan yang buruk, dan membezakan yang mana yang hak dan yang batil. Bila kita belajar memantik ni, kita tahulah yang mana yang betul, yang mana yang salah, yang mana hak, yang mana batil. Dalam dari segi i'tiqad, kita tengok kita punya pendebat tu macam mana, betul ke dia cakap ni, macam tu. Dan seterusnya adalah yang kedua, faedahnya adalah melatih kekuatan berfikir dan menyuburkan dengan latihan dan praktikal dalam jalan istidlal dan istinbat ilmu. Ada 2 jalan lah, ada 2 cara, iaitu istidlal dan istinbat ilmu. Dan juga dia adalah salah satu pengetahuan tentang kesalahan dalam hukum akal dan mengetahui pemikiran yang digunakan orang sesat. Maksudnya pihak yang kita berdebat atau pihak yang kita berbincang, dari segi apa yang dia bahaskan, maksudnya apa sumber-sumber yang dia nak bagi tahu. Jadi kita tahu apa yang dia nak bahaskan, dan dari situ kita tahu apa kesalahan yang dilontarkan oleh seseorang itu. Dan seterusnya adalah faedah yang ketiga adalah untuk melatih manusia kemampuan untuk mengkritik dan menilai pemikiran dan menimbang antara keduanya dan menghukumnya dengan kesempurnaan atau kekurangan. Maksudnya dekat sini adalah kita boleh tahu sama ada kita ingin menerima ataupun kita melihat sesuatu yang diberi hujah itu ada kekurangan ataupun tidak. Jadinya itu antara kita faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Hadi bin Uzi. Nombor metrik 050047. Saya akan menerangkan tentang perbahasan ilmu mantik. Ilmu mantik terbahagi kepada 3 perbahasan yang besar. Yang pertama, mabahasu tasawurat. Yang kedua, mabahasu tasdiqat. Yang ketiga, mabahasu al-istidlal. Mabahasu tasawurat. Tasawur ni dia ada beberapa bahagian. Tasawur contohnya badihi dan nazari. Contoh badihi seperti sejuk. Sejuk, tak perlu kita nak fikir bagaimana rasa sejuk. Semua orang tahu kan itu rasa sejuk. Dan nazari ni seperti contoh manusia itu haiwan yang berakal ataupun yang bertutur.
Dia perlu kepada sedikit pemikiran nazari. Mabahasu at-tasdiqat. Mabahasu at-tasdiqat ialah apabila kita mendapat gambaran daripada satu gambaran, lalu kita memberi hukum. Seperti contoh, Muhammad seorang budak yang baik. Kita mendapat tasawur apa itu Muhammad, dan kita ada tasawur, ada gambaran bagaimana itu baik. Lalu kita menghukumkan Muhammad itu seorang yang baik. Tasdiq, mabahasu tasdiqat juga terbahagi kepada beberapa bahagian, badihi dan nazari. Kalau badihi seperti penafian dan pengisbatan, dia tidak akan berhimpun nafi dan isbat dalam sesuatu statement ataupun sesuatu kenyataan. Yang ketiga, mabahasu al-istidlal ataupun dipanggil dengan dilalah, iaitu sesuatu itu menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Seperti contoh, kita berjalan di padang pasir, lalu kita berjumpa dengan kita nampak bekasan tapak kaki. Bekasan tapak kaki itu menunjukkan bahawa telah ada orang berjalan. Lalu itulah yang menunjukkan dilalah. Kita nampak bekasan tapak kaki itu, lalu kita faham tempat ni pernah dilalui ataupun jalan ni telah pun dilalui. Dan contoh yang lain, seperti kita mendengar suara di dalam bilik, lalu kita mendapat suatu petunjuk ataupun dilalah menunjukkan bahawa dalam bilik itu ada orang. Dan contoh yang lain, seperti kita memandu, lalu dekat traffic light lampu merah, dan kita pun berhenti, menunjukkan antara kita dan lampu merah tu telah pun ada dilalah. Tiga itu sahaja perbahasan yang besar yang dibahaskan dalam ilmu mantik. Segala apa yang baik itu datangnya daripada Allah, dan segala apa yang buruk itu, yang kurang, datangnya daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam.